Shalom ayah yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan. Kiranya kita semua bisa sehat-sehat ya, dan terus semangat di dalam Tuhan dalam menjalani kehidupan ini walaupun di masa pandemi. Kita bersyukur hari ini kita dapat kembali bisa beribadah kepada Tuhan di dalam persekutuan Komisi Wanita. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita naikkan satu pujian ya, yai Wocuai, menyatakan kasih-Nya. Kiranya kasih dari Tuhan yang dari surga, yang tinggi dan dalam itu ada di dalam hati kita, yang memberikan kita damai sejahtera dan sukacita di dalam hati, sehingga kasih ini pun boleh kita pancarkan di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Kita nyanyiin Mandarin dulu, baru nanti Indonesia ya, Yai. Sehingga ketika kami menjalani kehidupan ini yang begitu banyak masalah dan pergumulan, dan juga di dalam masa-masa pandemi ini, kami boleh tetap tenang di dalam Tuhan, kami boleh tetap memiliki damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan, sehingga kami juga boleh tetap belajar bersyukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami juga boleh sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, memancarkan kasih Tuhan yang ada di dalam hati kami bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga kami pun dapat menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah seluruh hidup kami dapat menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kami akan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Allah Roh Kudus berkati kami, biarlah Roh Kudus Tuhan yang boleh menjamah kami, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami
serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom Ayai. 姐妹们平安， Kongsi, kongsi. 恭喜恭喜！ Apa kabarnya hari ini? 今天大家怎么样呢？ Ini masih suasana Imlek ya hari ini. 今天我们还是在农历的气氛里面， Pasti kita boleh berkumpul bersama dengan keluarga, walaupun hanya keluarga dekat, dan kiranya kita semua dalam keadaan sehat. 今天我们还是能够跟家人在一起，纵然是远方的家人没有聚在一起，但是希望我们大家都在健康的状况之下。 Ya, kita bersyukur hari ini dapat kembali berkumpul di Persekutuan Komisi Wanita walaupun masih harus secara online. 我们感谢神，让我们今天还有机会可以在这个姐妹会机会，纵然我们还是在线上见面。 Tetap semangat ya Yai. 姐妹们，我们一定要活得非常的开心。 Tuhan Yesus menolong kita dalam melewati masa-masa ini. 主耶稣一定帮助我们度过这些困难的日子。 Saat ini COVID-19 varian Omicron sudah masuk ke Indonesia. 现在这个 Omicron 病毒已经进到印尼了， Jadi kita harus lebih berhati-hati. 所以我们姐妹们一定要特别的小心。 Namun demikian, mari kita tetap tenang, tetap sukacita, dan tetap jaga kesehatan dengan baik. 但是我们要记得，我们一定要有喜乐的心，也要有自己预备好自己，注意我们的健康， Ya, supaya imun tubuh kita ini tetap baik dan bisa melawan virus corona ini. 希望我们身体上的这个免疫力可以很坚强的抵抗这些病毒。 Mari saat ini Ayai kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. 现在我们预备心来听神的话语。 Kita baca firman Tuhan dari Efesus pasal 4 ayat 17 dan 29. 我们是在这圣经的以弗所书第4章第17以及29节。 Ya, Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 29. 以弗所书第4章第17节到29节。 Saya baca dulu dalam bahasa Indonesia, nanti yang bersama dengan saya ya, yang bahasa Mandarin nanti bersama dengan penerjemah Ii Amo ya. 哎呀， Si Amo. 传道先用印尼文读，然后我们在家里有圣经的，我们一起来读中文。 Ya. Ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. 姐妹们，我们一起来读以弗所书第4章17节。所以我说，且在主里切实的说，你们行事不要再像外邦人存虚妄的行为。第29节。 不会的言语一句不可出口，只要随时说造就人的话、好话，叫听见的人得益处。 Demikian firman Tuhan. 我们今天的2节经文就是这样。 Ayai ada orang yang mengatakan seperti ini. 姐妹们，我们曾经听过有人说， Kita hanya butuh waktu 3 atau 4 tahun untuk belajar bicara. 我们只需要3年到4年的时间来学习说话、讲话。 Tapi untuk belajar tidak bicara, kita butuh waktu 30 atau 40 tahun atau lebih. 但是学习不说话呢，我们需要30、40，甚至超过这些很多的年才可以学习到。 Nah, maksud dari perkataan ini adalah 这句话语的意思就是说， begitu sulitnya bagi kita untuk dapat mengendalikan perkataan. 对我来说很难控制我们所要说的话。 Perkataan yang kita ucapkan sehari-hari bisa saja tanpa terkendali. 我们常常在日常生活中说出来的话，是我们不受我们控制的。 Masalah dengan kata-kata adalah masalah yang tidak habis-habisnya sepanjang zaman. 有史以来，这些说话的问题从来没有停止过。 Apalagi yang di pasar ya, pajak ya. Wah, itu udah tau lah bahasanya bagaimana. 特别是在市场上，我们看到大家说话的状况。 Atau di daerah-daerah tertentu ataupun mungkin di dalam lingkungan kita sendiri.
可能在其他的场所上，可能也在我们自己的家庭里面说话的态度。 Kita sering mendengar kata-kata yang tidak terkendali. 我们常常听到不能受控制的话语。 Nah, manusia yang telah tercemar oleh dosa itu mengalami masalah untuk mengontrol kata-katanya sendiri. 我们已经被罪所污染的、犯罪了的，很难控制我们想要说出来的话。 Dan kata-kata yang tidak terkendali, kata-kata yang tidak baik, itu bisa mengakibatkan orang bermusuhan. 我们不受控制的话语，常常会为我们带来仇敌或是仇视人。 Bisa saling menyakiti, 我们能够彼此的来伤害， dan bahkan membuat masalah semakin besar. 甚至造成问题不是被解决，而是更大的问题。 Rasul Paulus melihat hal ini sebagai masalah yang nyata yang terjadi di dalam jemaat di Efesus. 使徒保罗看到在以弗所的会友们就有这样的状况。 Jadi rupanya Rasul Paulus juga melihat bahwa ada masalah mengenai perkataan ini di jemaat Efesus. 原来保罗也察觉到在以弗所的会友们有这样的同样的情况。 Walaupun mereka adalah jemaat yang sudah percaya Tuhan Yesus, 纵然他们当中很多已经信主了，跟随主了， tetapi banyak di antaranya yang tidak memperhatikan kata-kata yang mereka ucapkan setiap harinya. 但是这些跟随主的人常常在日常生活当中，他们说话也不受控制。 Hal ini membuat mereka menjadi batu sandungan bagi orang percaya yang lain, 这样为那些其他相信的人也带来成为绊脚石。 terlebih lagi bagi orang yang belum percaya, 特别是对那些还没有相信神的人， sehingga mereka tidak bisa menjadi saksi Tuhan yang baik. 以至于他们自己不能够成为主的最好的见证人。 Yaitu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa menjadi pengikut Kristus itu harus bersih dalam perkataan. 姐妹们，主耶稣邀请我们今天成为耶稣的跟随者，我们在说话当中一定要有一个清洁、好的话语。 Perkataan yang baik akan keluar dari pemikiran yang baik. 一个好的思想会让我们说出好的话语来， Tetapi perkataan yang tidak baik akan keluar dari pikiran yang tidak baik. 但是假如我们的思想不好、不对的话，我们所说出来的话也是非常的不好的。 Ya, nah melalui firman Tuhan hari ini, mari kita belajar bagaimana caranya agar dapat menjaga perkataan kita. 在今天的信息当中，我们来学习怎么样可以说出建立建设性的话语。 Nah, yang pertama yaitu jauhi kebiasaan orang dunia dengan pikirannya yang sia-sia. 第一，我们就是要远离世俗人这些枉然的、没有益处的想法。 Firman Tuhan dalam ayat ke-17 yang sudah kita baca tadi berkata, 在以弗所书第4章17节里这里说到。 sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. 第4章17节里说到，所以我说，且在主里切实的说，你们行事不要再像外邦人存虚妄的心行事。 Pikiran yang sia-sia adalah pikiran yang berasal dari dunia. 虚妄的想法是来自世界的， Pikiran yang memikirkan hal-hal yang tidak baik terhadap orang lain 特别是我们对别人有不好的想法， maupun terhadap diri sendiri dan terhadap Tuhan. 可能对我们自己也有一些不对的想法，更是何况是我们对神呢？ Pikiran yang sia-sia akan menghasilkan perkataan yang sia-sia pula. 虚妄的想法，不对的想法。 对我们来说可能会产生不对的说法。 Nah, perkataan yang sia-sia itu tidak ada artinya dan tidak membangun. 这些不对的说法对我们来说是不好的，也没有建设性，也没有坚固性的。 Pikiran dan perkataan yang sia-sia akan menghasilkan dosa. 这些虚妄的话语就是罪。 Jadi apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan itu tidak menjadi berkat. 所以我们所想的，我们所说的，都不能成为别人的祝福， Malahan akan mendukakan hati orang lain dan juga akan membuat orang lain itu menjadi orang yang jahat mungkin ya. 以至于我们所说出的来的话，能够伤了别人，也不能够建立别人，也不能安慰别人。
Karena kan kalau perkataan kita melukai orang lain, pasti orang lain itu marah kan? 当然，我们对他说了不好的话，那个人一定对我们会生气的。 Orang itu emosi, bisa benci kita, dan bisa melakukan sesuatu yang tidak baik. 当然，被我们说的不好的人一定会生气，会伤了他的心，甚至会为他带来情绪上非常的波动。 Terlebih kalau orang itu adalah orang yang belum percaya, yang belum punya Tuhan Yesus dalam hatinya. 特别是那些还没有相信神，在他们心里没有主耶稣的一些人， Sehingga dia tidak dapat menanggapi persoalan hidupnya dengan baik. 以至于他不能够好好的面对他的生活上所带来的问题，所发现的问题。 Jadi orang-orang yang belum percaya itu, orang-orang yang tidak takut Tuhan, kalau mereka disakiti, maka mereka akan melakukan sesuatu yang lebih menyakiti kita. 当然，没有神在他们心中的这些弟兄姊妹们，当他们碰到问题的时候，他们的面对问题的很多是让他们不能够好好的来处理， Mereka akan merespon dengan tidak benar. 他们会用不对的方式来面对。 Pernah dengar orang bilang gini kan, Ayai? 姐妹们，你们曾经听过吗？ Kalau orang baik sama aku akan lebih baik lagi. 假如这个人对我好，我会比他更好； Tapi kalau ada orang yang jahat sama aku bisa lebih jahat lagi. 假如他对我不好，我会加倍的偿还他。 Nah, yaitu pikiran orang dunia. 姐妹们，这是世俗上的想法。 Kalau kita nggak gitu kan, Ayai? 姐妹们，希望每个人不要这样。 Kalau sebagai orang percaya, walau bagaimanapun mungkin kita disakiti orang lain, kita tetap berusaha untuk berbuat baik kepada orang itu. 成为主耶稣的跟随者，我们每个人，无论别人对我们怎么样，我们应该学习耶稣的方式来对待他们。 Karena Tuhan Yesus juga menunjukkan teladan seperti itu. 因为耶稣已经为我们树立了这样的榜样。 Nah, Yai, dari sini kita belajar bahwa mari kita jangan memiliki pikiran seperti orang dunia. 所以姐妹们，我们学习，我们不要像世俗人那样的想法， Karena pikiran yang tidak baik itu akan menghasilkan perkataan yang tidak baik. 因为在从不对的思想里，我们所说出来的话也是不对的， Yang bisa menyakiti hati orang lain dan bisa sangat berbahaya. 会伤了别人的心，同样的也会带来危险。 Kita pasti pernah dengar ya, Yai, seorang ibu atau bapak ya, orang tua yang sering kali marahin anaknya. 我们也曾经听过，多次的听过一个父母不断的骂他的孩子的话。 Waktu marah itu karena emosi mengeluarkan kata-kata yang gak baik. 当他们骂孩子的时候，因为在生气当中，所以这些话语都是不好听的。 Seperti bodoh lah, apalah dan sebagainya yang akhirnya membuat anak itu jadi sakit hati. 常常我们骂那个孩子这么笨啊你啊，以至于这个孩子会非常的伤心。 Karena perkataan itu melekat di dalam pikirannya. 因为骂孩子的话，常常在他们脑海里会留下很深的印象，一直收在他的脑里。 Jadi karena dia merasa terus dibilang bodoh, tidak berharga, tidak berguna dan sebagainya, itu yang terus ada di dalam pikiran dan hatinya dan menganggap dia seperti itu. 因为他的脑海里常常听到父母骂他这么笨、没有用的、不是乖的孩子，这些话在他的脑海里一直存留，以至于他认为他自己就是这样的一个人。 Jadi akhirnya dia merasa dia nggak berharga dan nggak ada gunanya lagi hidup di dunia ini. 以至于他想，我是这么没有用的，活在世界上也没有益处。 Jadi akhirnya dia berpikir apa? Untuk bunuh diri. 可能有的人的极端的想法，他会觉得他实在是没有用处，他会去自杀。 Ada lagi orang yang lebih parah, bukan bunuh diri tapi malah melakukan pembunuhan kepada orang lain. 有的人甚至更糟糕，他不是自杀，而是他是去伤害人，杀了别人。 Hanya karena perkataan-perkataan. 只单单为了这些话语而已。 Ayai mungkin pernah atau ada yang tahu mungkin tentang joker ya, joker. 姐妹们，你们当然有听过这个 Joker 的这个名字， Itu kayak badut-badut gitu. 就是小丑其中一个小丑。 Tapi rupanya nih badut-badut ini lucu tapi rupanya jahat gitu. 这些小丑外表很可爱，但是内心里面非常的恶毒。 Jadi dia punya kepahitan dalam hidupnya karena dia waktu kecil tuh suka dibully, diejek. 因为他小时候常常被人欺笑，常常被人欺负。 Dan
Jadi dia punya kebencian, punya kemarahan dalam hatinya, dan akhirnya itu yang membuat pikirannya jadi jahat. 这些行为，他从小受到的行为，让他深埋在他的心里面，他的脑海里，以致他长大之后，他就要报复， dan membuat hal yang tidak baik bagi orang-orang di sekitarnya. 所以他对他周遭的人做了许多不好的事情。 Nah, Yai oleh sebab itu sangatlah berhati-hati dengan perkataan. 所以姐妹们，我们说话的时候要非常的小心谨慎， Karena perkataan yang sudah keluar itu akan sangat sulit untuk ditarik kembali. 因为我们说出的话不可能再收回来了。 Yai pernah gosok gigi ya, sikat gigi itu kan ada odolnya. 姐妹们，我们是常常刷牙的，我们有牙膏， Coba kita keluarkan, kita pencet, 我们试试把它挤出来的时候， lalu kita mau masukin lagi odol yang sudah keluar itu bisa nggak? 我们要把这个挤太多出来的牙膏要把它收回去，可以吗？ Masih sulit ya. 很难。 Terus gambarannya juga seperti ketika kita pegang mungkin ada kayak bulu-bulu ayam lah misalnya ya, atau kapas. 其他的例子，比如说我们手上有一些的棉花， Terus dari atas rumah yang 3 lantai, 可能我们住在3层楼， kita buanglah itu bulu-bulunya atau tadi kapas-kapasnya ke bawah. 我们把这些鸡毛或者是这些棉花把它丢散的话， Nah kan pasti terbang-terbang. Bisa nggak kita kumpulin kembali? 这些已经飞掉的、被风吹掉的这些东西，我们能拿得回吗？ Masih sulit kan? 当然是非常困难。 Demikian juga dengan perkataan. 同样，我们说出来的话语也是这样的。 Perkataan yang sudah keluar akan sulit untuk ditarik kembali. 我们说出的话语很难再被收回来， Karena sudah direkam oleh orang lain. 因为别人已经深深的收在他的脑海里了。 Maka kita harus berhati-hati dengan perkataan kita. 所以姐妹们，我们要非常谨慎的在说话的这件事上。 Sebelum mengeluarkannya kita pikirkan dulu baik-baik. 当我们还没有把它说出来的时候，我们先要仔细的想， Apakah ini perkataan yang membangun atau tidak? 我们说出的这些话可以兼顾人吗？ Nomor yang kedua, 第二项我们要注意的， bagaimana caranya supaya kita dapat menjaga perkataan kita? 我们怎么样能够过滤我们的话语？ Hindari kata-kata yang kotor dan merusak. 我们不要说出那些污秽的话语。 Efesus 4 ayat 29 tadi mengatakan, 我们在第29节里说到， janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. 污秽的言语一句不可出口，只要随时说造就人的好话，叫听见的人得益处。 Nah, perkataan Paulus ini merupakan peringatan bagi jemaat di Efesus, sekaligus juga merupakan peringatan bagi kita sebagai orang percaya. 保罗对以弗所会友们所说的话，今天也同样对我们这些跟随主的人所说的一样的。 Ayai, status kita sebagai orang percaya sudah berubah. 姐妹们，我们每个人的身份已经不一样了。 Saat ini kita yang sudah percaya Tuhan Yesus sudah menjadi manusia baru. 我们今天被主赎回来的人，已经是成为新造的人了。 Kita adalah ciptaan yang baru, 我们已经是新造的人， yang seharusnya meninggalkan hidup kita yang lama dan memiliki cara hidup yang baru di dalam Kristus. 就是一个我们应该在主里面活出新的样式来。 Mungkin masih banyak kita temui orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, 我们常常碰到很多已经跟随主的人、相信主的人， tetapi dalam perkataan sehari-harinya masih mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, yang tidak membangun. 在日常生活当中，他们常常说出那些同样的没有兼顾人，也没有安慰人的话。 Rasul Paulus menyebut di sini perkataan kotor. 保罗在这里说到，就是属于污秽的话语。 Nah, yang dimaksud Rasul Paulus itu bukan hanya sekedar perkataan kotor yang seperti kata-kata kebun binatang atau makian. 这里保罗所说的污秽的话，不意味着好像动物园许多动物的名字，或者是咒骂的话语， Melainkan lebih dari itu. 而是超过这一些。 Kata-kata kotor yang dimaksud adalah kata-kata jahat yang mampu menusuk, melukai, dan menjatuhkan orang lain.
这些污秽的话语常常能够伤了听到的人的心，也让他的情绪不稳定，也让他非常的难过。 Dan yang mampu merusak pikiran orang yang mendengarnya. 而且会在他的思想里面也让他觉得非常的不好的印象。 Nah, kata-kata yang halus, yang berbisik-bisik pun seperti gosip, itu juga dapat merusak pikiran orang yang mendengarnya. 这些虽言虽语，还有许多的这些八卦，也同样是对那些听到的人带来负面的想法。 Jadi kalau ada gosip-gosip menceritakan tentang orang lain yang tidak benar atau tidak baik, itu juga termasuk kata-kata kotor yang sia-sia. 所以姐妹们，我们常常听到，但是可能自己也说到这些的八卦的时候，其实这些话语都是不好的，在圣经里面也属于是污秽的话语。 Biasalah ya, kalau misalnya kan ibu gitu ya, sering kumpul-kumpul kan cerita-cerita, malah jadi gosip gitu. 姐妹们，我们通常都是大家聚在一起的时候，都是喜欢谈一些八卦新闻。 Jadi cerita tentang si ini, terus yang mendengar jadinya karena tidak baik tentang si ini jadi nggak suka juga sama si A ini. 我们说某个人的时候，说他的八卦的时候，其他听的人，因为我们所说的是负面消息，我们对那个被说的人也会产生负面的影响。 Padahal tidak benar. 其实这是不对的。 Nah, jadi ayah-ayah mari kita hindari semua ini. 姐妹们，我们要免去这一些，避免说这一些不对的话语。 Mari sebagai orang percaya kita dapat mengeluarkan kata-kata yang membangun. 姐妹们，我们成为主的跟随者，我们希望可以说出有建设性的话语， yang dapat menyemangati orang lain. 能够兼顾别人，也能够安慰别人的话语。 Jangan sampai perkataan kita itu mengeluarkan kata-kata yang membuat orang lain jadi saling membenci satu dengan yang lain. 不要让我们的话语，因为我们所传出来的话语，以至于造成别人的不和睦。 Dan bahkan mungkin bila ada orang yang melukai kita dengan kata-katanya yang tidak baik, 甚至假如有人用不好的言语说我们的话， sebagai anak Tuhan kita tetap bisa memberikan kata-kata yang baik kepada mereka. 成为主耶稣的跟随者，我们应该以正确的说法来告诉他们。 Tetap memberikan kata-kata berkat, bukan kata-kata kutuk. 我们可以用祝福的话来向他们说，而不是再次的以咒骂来回应他们。 Saya pernah ketemu ada orang percaya anak Tuhan. 我曾经碰到一个主的儿女们， Mungkin saking marahnya dia sakit hati, dia buat status di media sosial. 可能他因为太生气了，他在他的这个手机的他自己的物体的上面说到， Ya bisa di WhatsApp atau Facebook. 可能在他的电话、他的手机上面说到， Itu dia mengeluarkan kata-kata kutuk, kata-kata makian. 他的话语是咒诅的，是生气的话。 Tujuannya supaya orang yang lain tahu bahwa orang ini melakukan hal yang tidak baik kepada dia. 他希望大家看到这些短信、这些信息的时候，晓得有人伤了他的心。 Tapi karena emosinya, dia juga mengeluarkan kata-kata yang tidak baik tentang orang itu. 因为他正在生气，他对那个某个人也说了一些不好听的话。 Ayah, kalau seperti itu, bukankah kita juga jadi sama dengan dia? 假如我们这样回应人的话，我们跟他们是一样的，没有分别的。 Ya, jadi kalau kita juga mengeluarkan kata-kata yang tidak baik karena orang yang bilang tidak baik sama kita, kita jadi sama dengan orang itu. 假如有某些人说我们不好的话语，我们同样这样的以不好的话语来回应他，我们跟他们是没有两样的，一样的。 Malah kita jadi ikut berdosa. 反过来，我们自己也变成犯罪了。 Mari ayah kita belajar dari Tuhan Yesus. 姐妹们，我们可以从耶稣的身上学习到， Mengampuni mereka yang telah menyakiti hati kita melalui kata-kata mereka. 我们可以学习主饶恕那些用话语伤害我们的人。 Seperti Tuhan Yesus, walaupun sudah difitnah, walaupun sudah dicaci maki, bahkan dicambuk, disalibkan, 我们可以学像耶稣，纵然被咒骂、被诽谤、被鞭打、被上到十字架去， dia bisa mengampuni orang yang berbuat jahat kepada dia. 他同样饶恕每一个对他不好的人。 Dia malah berdoa kepada Bapa
Bapaknya yang di surga, dia katakan, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. 他甚至向天父祈求饶恕，因为他晓得我们所做的这一切，我们不晓得到底在做什么。 Dan tidak ada satupun kata makian yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. 在主耶稣的口里没有说出一句咒诅的话。 Mari kita belajar walau seemosi apapun atau semarah apapun, kita dapat mengendalikan kata-kata kita. 姐妹们，我们要学习，无论我们的情况、我们的情绪多么的波动、多么的生气，我们永远不要说出一句伤害人的话语。 Agar tidak mengeluarkan kata-kata kotor yang dapat menyakiti hati orang lain. 我们不要说出那些可以伤害别人的话语。 Percaya Tuhan Yesus akan menolong dan memampukan kita. 我们要相信主耶稣一定可以让我们能够做到这一件事。 Amin ayai. 姐妹们，你们认同吗？ Mari kita tunjukkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita kepada orang lain. 让我们向我们周遭的人能够显出主的爱来， Sehingga kita bisa menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. 让我们成为众人的祝福，同样的把荣耀归于神。 Di dalam kehidupan kita yang sementara ini, 在我们这短暂的人生路途当中， mari kita lakukan hal yang baik 我们可以常常行善， sehingga orang lain bisa lihat perbedaan kita dengan orang dunia. 让别人可以分别出我们与其他人、众人是不同的。 Dan satu kali nanti ketika kita harus kembali ke rumah Bapa, 直到有一天我们回到天父的家的时候， Tuhan Yesus akan bangga kepada kita. 主耶稣对我们在世上的行为会觉得骄傲， Kita sudah mempertahankan iman, 因为我们坚持了我们的信心， menjadi saksi Tuhan yang baik, 成为主的最好的见证人。 dan memuliakan Tuhan. 同样的，把荣耀归于天上的主。 Tuhan tidak dipermalukan melalui kehidupan kita, 我们的神从来不会因为我们在世上的这些行为而被羞辱， malah Tuhan dimuliakan dan ditinggikan melalui kehidupan kita. 甚至主耶稣，我们三位一体的神的名被因为我们的生活见证而被众人荣耀了。 Amin ayai. 姐妹们，阿门吗？ Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita. 我们恳求主，让我们可以做到。 Kita berdoa. 姐妹们，我们一起来祷告。 Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. 主啊，我们感谢你，因为你赐下的话语， Kiranya kami dapat melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kami. 让我们在生活当中可以进行你的话语， Bukan hanya menjadi pendengar saja, 不单单可以成为听道者， tapi dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. 更重要的，我们可以成为行道者。 Kendalikan pikiran kami Tuhan, 求主控制我们的思想， kendalikan perkataan kami, 同样的保守我们的话语， kendalikan sikap tingkah laku kami. 同样的我们的言语行为。 Kami mau Tuhan Yesus 我们希望神 yang bertahta dan menjadi raja di dalam kehidupan kami. 在我们生活当中能够居首位，成为我们的领导者。 Kami tidak mau menjadi sama dengan dunia ini. 我们不要像周遭的人一样，世人一样。 Terima kasih Tuhan Yesus. 主啊，感谢你， Biarlah nama Tuhan dipermuliakan 愿你的名被颂赞 di 荣耀， dalam kehidupan kami. 借着我们生活上的每一个行为。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. 我们这样的祈求、感恩、交托，是奉主耶稣圣名祈求的。 Amin. 阿门。 Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. 谢谢主耶稣祝福我们。再见。